ketua-ketua bidang, para guru, kaunselor ataupun dipanggil guru bimbingan dan kaunseling, dan juga anak-anak tingkatan 1 2022. Selamat datang, saya ucapkan ke SMK Muara Tuang. Selamat menjadi warga SMK Muara Tuang pada anak-anak tingkatan 1 2022. Okey, dalam kita menghadapi keadaan COVID-19 sekarang, kemasukan ke sekolah secara bersemuka telah tertunda selama 2 minggu dan minggu pertama hampir berakhir dan kalau kita lihat minggu pertama selesai sudah, tinggal minggu kedua dan selepas itu insya-Allah kita akan bersemuka. Jadi harapan saya anak-anak tingkatan 1 ini berasa selesa apabila berada di SMK-MT. Disebut SMK-MT itu merujuk kepada SMK Muara Tuang lah ya. Okey, dan juga anak-anak dapat mengambil peluang dan ruang untuk membangunkan diri sama ada dari sudut akademik, dari sudut core curriculum maupun dari sudut sahsiah ya. Jadi kita harap selama mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun dan mungkin juga ada yang akan sehingga ke tingkatan 6, maknanya 7 tahun berada di SMK-MT ya. Jadi dalam pada masa itu saya sarankan anak-anak perlulah meningkatkan segala perkembangan ataupun potensi diri dalam segala aspek ya. Maksudnya dari segi aspek pengetahuan dari segi kemahiran memimpin kemahiran ICT kemahiran komunikasi kita nak sekurang-kurangnya fasih dalam 2 bahasa iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dan kalau mampu boleh pergi kepada bahasa yang ketiga iaitu bahasa Iban juga kita ada diajar di sekolah ini. Selain daripada itu, kita juga ingin melahirkan murid yang berintegriti, murid yang mempunyai semangat patriotism yang tinggi. Jadi dengan pendidikan ataupun silibus yang dirangka, pelaksanaan yang diadakan di sekolah, saya yakin anak-anak dapat mempunyai keenam-enam aspirasi yang saya sebutkan tadi. Jadi apabila keluar daripada SMK-MT, jadi kita membawa satu jenama SMK-MT selepas sama ada 3 tahun tu biasanya yang akan anak-anak yang pergi kepada sekolah-sekolah lain contoh sekolah-sekolah khas, sekolah berasrama penuh mungkin pada teknik vocational, mungkin ke sekolah vocational, sekolah teknik atau sekolah vocational dipisahkan sekarang. Dan lain-lain lagi lah itu di tingkatan 3. Selepas tingkatan 5, selepas menjalani SPM, anak-anak juga keluar dan biasanya selepas tingkatan 5 kita akan menyambung ke peringkat yang lebih tinggi, masuk ke IPTA atau IPTS dan juga sama juga anak-anak yang di tingkatan 6. Jadi anak-anak ini setelah mendapat pendidikan di SMK Muara Tuang, kita yakin ada jenamanya sendiri iaitu mempunyai 6 aspirasi itu. Anak-anak ini terdidik ataupun terbina 6 aspirasi secara holistik ini. Jadi SMK-MT ini merupakan sekolah amanah mungkin anak-anak pernah dengar program sekolah amanah. Jadi SMK-MT adalah salah sebuah sekolah yang terpilih untuk mengikuti program sekolah amanah. Mungkin beberapa buah sekolah yang sekarang ini mengamalkan
ataupun telah menjalani program TS25. Jadi cara pembelajarannya tidak jauh berbeza. Jadi mungkin tidak barulah bagi anak-anak tingkatan 1 ya, bagi setengah sekolah. Okey, dan baru-baru ini SMKMT telah dianugerahkan tamat tempoh matang intervensi program, iaitu TTMIP ya. Jadi sekolah ini diletakkan ya kepada pundak kejayaan sekolah ini diletakkan di pundak semua warga. Ya, termasuklah anak-anak yang bakal bersama kami secara bersemuka pada minggu hadapan, iaitu bermula 4 hari bulan 4 hari bulan 4 ya. Okey, jadi sekarang ini sekolah telah berganjak setapak lagi di mana kita sedang menuju kepada model sekolah amanah. Jadi sudah tentu untuk menjadi model sekolah amanah ini memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak, termasuklah anak-anak pelajar ataupun kalau khususnya di sini anak-anak tingkatan 1 juga diambil kira ya. Jadi kita tidak boleh lari ataupun tidak boleh leka daripada melengkapkan diri sendiri. Dalam pelayaran kita sebagai sekolah amanah, ya, kita tidak lari daripada pelbagai jenis program sama ada menaik tarafkan kemahiran para guru, menaik tarafkan kemahiran kepimpinan. Kita juga cuba ya untuk mencemerlangkan ya para murid-murid agar dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sekolah-sekolah lain ya. Okey. Di sekolah menengah, bila kita masuk ke sekolah menengah sudah pasti kita mungkin sekarang tak begitu terasa, tapi apabila bermulanya sesi bersemuka, mungkin anak-anak akan amat merasakan perbezaan antara apa yang berlaku di sekolah menengah dan apa yang berlaku di sekolah rendah. Contoh ya, dari segi bilangan mata pelajarannya ya, di sekolah menengah memanglah lebih banyak ya. Di sekolah rendah kita tak ada subjek-subjek khusus seperti sejarah, geografi. Manakala di sekolah ini kita adalah subjek-subjek sejarah, geografi, kita ada pendidikan seni, kita ada sains, matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Iban jika berminat. Kita ada subjek pendidikan Islam, pendidikan moral, subjek ASK, subjek RBT. Jadi ada banyak subjek. Jadi mungkin ya anak-anak akan rasa oh banyaknya subjek aku tak boleh buat. No, kita kena hadapinya dengan bijaksana, dengan merancang, dengan membuat ulang kaji. Okey. Mungkin sekolah rendah dahulu anak-anak berada dalam kelas yang kecil. Bilangan rakan-rakan dalam kelas tu kecil. Tapi di SMKMT rata-rata bilangan rakan kamu itu 40 lebih orang ke atas ya, 40 lebih lah. Ada yang 43, ada yang 44, mungkin ada yang 45 ya. Jadi adalah keadaan itu tidak sama, tidak begitu mungkin di sekolah rendah mungkin lebih tenteram, tapi bila sekolah menengah macam ramai sangat orang dalam kelas. Jadi kena biasakan diri dengan rakan-rakan sekelas yang ramai. Ya. Kemudian cara PDP, cara cikgu menyampaikan juga mungkin berbeza. Mungkin dulu kamu masih lagi dikatakan kanak-kanak. Ya. Tapi hari ini bila masuk ke tingkatan 1, kita dah melangkah ke sekolah menengah, sudah tentu cara pengajaran itu tidak lagi begitu kanak-kanak lah. Ya.
jadi bersedia menjadi orang yang lebih dewasa. Okay. Cara pembelajaran juga lebih kepada Pak 21, lebih kepada kerja berkumpulan. Jadi apabila kita bekerja dalam kumpulan, maka kita perlu mendapat ataupun bijaksana dalam mengawal diri supaya kita dapat belajar apa yang sepatutnya kita belajar ataupun kita dapat perolehi apa yang sepatutnya kita perolehi. Okey, untuk itu, anak-anak perlukan persiapan yang rapi. Persiapan yang macam mana? Ya. Untuk bersemuka nanti, kita perlukan pengurusan masa yang lebih baik. Ya. Contoh, kawasan sekolah ni mengalami kesesakan lalu lintas. Bila masa nak masuk sekolah, bila masa ayah kena ambil dan sebagainya. Ini kena dirancang dan mengikut lihat keadaan minggu pertama bila turun sekolah bersemuka nanti, ya. Dan sanalah bolehlah dicampur, ditolak dan sebagainya untuk ibu bapa itu mengurus kamu. Oleh itu mungkin kamu kena bangun lebih awal, ya. Kamu kena mengulang kaji, ya. Jadi apa yang kamu buat semasa ataupun sebelum datang ke sekolah tu sangat penting. Ya, maknanya sebelah pagi dan juga sebelah malam, ya, sebelum kita hadir ke sekolah esoknya, dan sebelah pagi itu sebelum tengah hari itu datang ke sekolah, kena buat persiapan yang rapi, ya. Kena ada jadual, lihat jadual, apakah subjek yang ada pada hari itu, buat jadual sendiri untuk belajar, ya. Apakah subjek yang perlukan menyiapkan kerja rumah, ya. Mungkin masa PDP ini, masa PDPR ini ada ramai guru yang berikan kita kerja untuk disiapkan dan minta dihantar masa bersemuka nanti. Jadi perlulah siapkan dengan bagus, ya. Okey. Jadi saya harap, ya, ataupun selalunya saya bahasakan diri saya sebagai Umi. Umi harap anak-anak, ya, atur masa pagi, malam untuk melaksanakan ulang kaji. Ya. Ulang kaji, atur masa untuk menyiapkan kerja rumah. Okay. Jangan hanya menunggu ulang kaji itu dilakukan pada sebelum pentaksiran penggal, pentaksiran pertengahan penggal atau pentaksiran akhir tahun. Ya, itu sudah terlambat. Jadi maka setiap hari perlu ada aktiviti ulang kaji, ya. Jadi dengan adanya aktiviti ulang kaji ini maka kita dapat melihat apakah masalah kita. Ya, anak-anak mengetahui, oh benda ni tak faham lagi, besok boleh tanya cikgu. Ya? Jadi jangan pendamkan setiap masalah itu, tanya mak bapak pula. Mungkin mak ayah tak dapat nak ajar subjek tersebut. Mungkin tidak mahir, mungkin dia hanya mahir certain subjek. Jadi pergi ke sekolah, bawa isu itu ke sekolah. Kalau tak boleh tanya rakan-rakan, rakan-rakan pun tak reti nak jawab, boleh rujuk pada para guru. Ya? Okey, jadi kita akan mempunyai beberapa pentaksiran. Termasuklah pentaksiran bilik darjah. Ya, pentaksiran bilik darjah akan sentiasa berlaku dari masa ke semasa. Ya, jadi anak-anak kena sentiasa bersedia dari topik ataupun dari tajuk ke tajuk atau subtajuk ke subtajuk. Ya, sebab cikgu mentaksir setiap hari semasa PDP itu. Ya. Jadi Umi mengharapkan, ya, anak-anak terus selesa berada di SMK Muara Tuang, ya, dapat mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin. Ya. Jadi untuk kita terus cemerlang, untuk kita dapat menggilap diri kita seperti yang diharapkan, ya. Apa yang perlu, kita perlu cari peluang, ya. Apa-apa peluang untuk kita meningkatkan diri itu dari pelbagai aspek kita dah jumpa dan kita perlu ambil peluang yang ada. Ya, jangan dibiarkan sahaja peluang itu berlalu dan kita fikir okey besok saja, okey tahun depan lagi. Akhirnya keluar sekolah tanpa kita mengambil sebarang peluang untuk meningkatkan diri. Ya, jadi
Yang berjaya adalah mereka yang berusaha, yang berjaya adalah mereka yang tahu mengambil peluang dan juga sentiasa berdoa untuk sentiasa beroleh kejayaan. Jadi Umi harap anak-anak tingkatan 1 akan terus selesa berada di SMK Muara Tuang. Di sekolah kita ada macam-macam benda ada kantin disediakan bilik darjah, ada pusat sumber, bilik darjah yang yang buang kata bukanlah bilik darjah yang sangat cantik tetapi sama-samalah kita menjaga bilik darjah yang usang, bilik darjah yang sudah tua itu untuk keselesaan bersama. Jangan dikotorkan bilik darjah sampah sarap kena tahu di mana letaknya sampah sarap tidak boleh dibuang di atas lantai. Bila kita nak buang sampah kena cari tong sampah. Kalau tak jumpa tong sampah, kalau kertas tu boleh simpan dalam poket dahulu dan saku Okey, nanti jumpa barulah kita buang. Jangan senang-senang sewenang-wenangnya kita taburkan sampah sebab kita bukanlah standardnya adalah sampah. Jadi Umi harap jaga bilik darjah masing-masing. Hias bilik darjah masing-masing. Tak ada orang yang nak tolong hiaskan bilik darjah itu kalau kita sebagai penghuninya tidak berbuat demikian. Jadi bergotong royong ramai-ramai mencantikkan bilik kelas sama-sama tengok sampah pungut jangan tengok sampah tengok orang lain tengok sampah pungut berterima kasih kerana Tuhan tunjukkan sampah itu kepada kita untuk kita kutip pahala-pahala yang ada di atas lantai ataupun di jalanan itu jadi pergi tandas pun sama pergi tandas belajar macam mana menggunakan tandas awam Jadi apabila kita masuk ke tandas, kalau tandas tu kotor, kita tidak suka kan. Kalau ada orang tinggalkan sisa-sisa yang tidak patut dalam tandas, kita tidak suka. Sama juga rakan-rakan yang masuk selepas anak-anak juga tidak suka sekiranya perkara tersebut berlaku. Oleh itu, sebelum meninggalkan tandas selepas gunakan, pastikan tandas itu diurus sebaiknya seperti mana yang anak-anak inginkan bila masuk ke tandas. Maknanya bersih. Kalau tandas duduk itu kering. Jadi pastikan perkara ini dilaksanakanlah. Jadi Umi harap kalau semua kita menjaga tandas, tandas insya-Allah akan sentiasa dalam keadaan bersih. Jadi jaga tandas itu supaya tidak rosak. Tarik elok-elok, jangan kasar-kasar, buka pintu elok-elok, tutup pintu tu elok-elok supaya tidak patah dia punya kunci. Jadi itu tanggungjawab kita. Kita bersama-sama membentuk sebuah sekolah yang selesa. Jadi bila waktu rehat sama juga kena beratur elok-elok jangan bertolak-tolak, jangan terlampau dekat pastikan kita dalam keadaan pandemik sekarang ni masih pandemik tapi tak lama lagi akan jadi endemik COVID-19 kita sama-sama mematuhi SOP yang telah disarankan. Contoh, memastikan kita menggunakan pelitup muka. Pelitup muka ini kena pakai dengan betul. Contoh, pelitup muka ni kena pakai, kita pakai dia rapat. Kita rapatkan dia. Kita pastikan tak ada ruang kosong di antara tempat-tempat yang boleh masuk udara itu. Sebab apabila kamu biarkan ada lubang, maka kuman-kuman atau virus itu yang ada di luar akan masuk bersama udara ke dalam sistem pernafasan kita. Jadi kita tidak ingin ini berlaku. Jadi pastikan pasang elok-elok Dan kita tahu tali ini bukannya kuat betul kan. Jadi hati-hati menggunakannya. Oleh itu disarankan sentiasa bawa spare kata orang putih nak spare
dalam beg sekolah tu pastikan letak plastik elok-elok, letakkan supaya kalaulah jatuh ke, putus tali ke, ya, kita boleh pakai yang baharu, ya. Tapi kalau tak ada juga, macam mana? Terlupa sangat. So jumpalah guru kelas, ya, ataupun pergi ke jumpa kaunselor ke, tanya ada tak, ataupun butang ke dan sebagainya, untuk dapatkan benda ni. Sebab tanpa benda ni ia akan menyebabkan orang lain dalam keadaan bahaya. Okey, selain daripada itu, penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal, tempat yang selalu ada masalah untuk penjarakan fizikal ialah ketika menunggu untuk masuk ke dalam kelas. Nanti penolong kanan petang pastinya akan memberi taklimat yang lebih terperinci berkaitan di mana anak-anak perlu menunggu, ya, sebelum masuk ke kelas. Ya, ada lokasi-lokasi untuk menunggu. Di lokasi-lokasi itu kita harap anak-anak amalkan penjarakan fizikal, ya. Dan ketika menunggu, pastikan diisi masa itu dengan benda-benda yang bermanfaat, contohnya membaca. Ya, bawalah novel yang bagus-bagus, ya. Boleh baca ketika kita sedang menunggu untuk mengisi masa supaya masa tidak dibazirkan, ya. InsyaAllah orang yang rajin membaca jadi orang yang lebih berjaya. Okey, selain daripada tempat menunggu, tandas, kantin, antara dua tempat yang agak sesak kalau kamu tidak mengikuti peraturan. Jadi peraturan telah kita gariskan supaya anak-anak dapat berada dalam lingkungan yang selamat, ya. Jadi guna mask, jarak fizikal perlu dipatuhi, penjarak fizikal perlu dipatuhi, ya. Kita juga ada letak hand sanitizer dan juga kebanyakannya adalah pencuci tangan lah, sabun pencuci tangan, dan sinki merata di sekolah. Kita bina sinki untuk kegunaan anak-anak mencuci tangan. Oleh itu, cucilah tangan itu mengikut garis panduan yang telah diberikan. Bukan cuci setengah saat dah, asal cuci letak air cukup. No, you kena guna sabun, sabunkan dia beberapa kali, kita gosok betul-betul celah-celah jari kita, ya. Pastikan sabun itu dapat membunuh kuman itu, cukup masa dia untuk membunuh virus, ya, supaya tangan kamu dah bebas daripada virus tersebut, ya. Dan cucilah dengan air, bilas dengan air, ya. Jadi sering-seringlah mencuci tangan apabila berada di kawasan sekolah, ya. Jangan terlampau memikir, takkan saya takkan kena COVID-19. Kena pun tak apa. Ada yang kata macam tu, macam kita pengasuh semua je dapat cuti. Ada juga yang cakap macam tu kan. Tapi kita tidak tahu sebab dalam banyak-banyak pesakit COVID-19 masih ada yang tahap 4 dan tahap 5 dan kita tidak tahu adakah kita salah seorang daripadanya. Ya, kita tak akan dapat pasti itu berlaku. Ataupun adakah saya dapat COVID-19, nanti awak balik rumah, awak jangkitkan kepada nenek awak atau ibu awak atau ayah awak di rumah yang mungkin ada penyakit-penyakit kritikal. Jadi kita tidak ingin perkara-perkara begitu berlaku ke atas kamu, ya. Okey, jadi kita harap anak-anak patuhi ini. Di mana arah satu hala pun perlu dipatuhi. Mana tempat masuk, mana tempat keluar. Arah daripada masuk ke kantin, arah keluar kantin, semua akan diberi taklimat nanti. Jadi Umi harap patuhi itu untuk memastikan kita berada dalam keadaan yang lebih selamat. Okey, tempat yang selalunya juga berlakunya kesesakan adalah ketika menunggu ibu ayah mengambil di waktu balik sekolah. Ini juga boleh menimbulkan masalah, ya. Jadi pastikan cuba elakkan tempat. Kalau dah nampak kawasan itu sesak, jauhkan diri kita. Tengok kereta dah dekat, barulah kita datang kan. Okey. Dan yang juga tidak kurang
masalah timbul akibat daripada bersesak di dalam van atau bas sekolah. Ya, benda ni, mas, topeng pelitup muka ni, pakai dia walaupun berada di dalam kenderaan, ya. Kalau dalam kenderaan ibu ayah tu okey lagi lah, tapi kalau ia adalah di apa nama ni, di dalam bas sekolah, dalam van yang agak ramai, ya, murid-murid dalamnya, jangan tak pakai mask. Sebab kamu berada dalam jarak yang lebih dekat berbanding dalam kelas, ya. Jadi pastikan pakai topeng ini untuk mengurangkan risiko jangkitan. Tapi kita tak boleh nak kata, okey 100% aku tak akan dapat jangkitan, tidak, ya. Sebab kita hanya berusaha untuk mengurangkan risiko sahaja. Jadi Umi harap patuhilah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh para guru. Semuanya adalah untuk kebaikan anak-anak sendiri, ya, kebaikan ibu bapa, kebaikan datuk nenek yang ada dalam ataupun ahli keluarga yang ada di dalam rumah, ya. Okey, pada minggu pertama nanti juga, ya, bila turun ke sekolah, kamu akan dapat buku teks, ya. Di sana juga kamu boleh mula membuat pembelian barang-barang di koperasi, ya, mungkin buku latihan dan sebagainya, ya. Sekarang masih belum ada, tapi bolehlah mula beroperasi menggunakan kelengkapan-kelengkapan itu apabila mendapatkannya pada minggu apabila sekolah bersemuka nanti. Okey, banyak lagi perkara yang anak-anak akan belajar dari masa ke semasa, ya, dari masa ke semasa akan belajar lebih banyaklah, ya, dan pastinya akan menjadi lebih selesa berada di SMK Muara Tuang. Jadi untuk mengakhiri bicara, Umi mengucapkan sekali lagi selamat datang, ya, ke SMK Muara Tuang. Selamat bersama warga SMK Muara Tuang untuk, ya, kita sama-sama bergerak mencapai kecemerlangan, ya. Jadi slogan sekolah kita adalah Together we create a legacy. Together we create a legacy. Jadi itu dia. Nanti mungkin adalah guru-guru akan bertanya kamu, ya, apa moto sekolah atau slogan sekolah, apa maksudnya. Okay, dalami maksud Together we create a legacy. Maksudnya legacy itu bukan hanya dicipta oleh satu orang, ia dicipta bersama-sama oleh semua warga SMK Muara Tuang. Dan apakah legasi itu? Cari, ya. Jadi ini kerja anda untuk mencari apakah legasi yang dimaksudkan itu. Okey? Okey, dengan itu Umi mengundur diri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.